أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو محمد وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan tuan dan juga perempuan sekalian, kita mulakan dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi sebagaimana yang menjadi kelaziman setiap kali pertemuan kita di sini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون وبعد. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan tetaplah kamu, kata Allah, dalam bab memberi peringatan itu, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat buat sekalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayah juga dengan taufik dari Allah buat sekalian kita pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu bagi meneruskan pengajian berkitab kita menggunakan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang kita bicarakan di sini sebagai pengajian kitab yang ketiga. Kitab yang pertama 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kitab yang kedua 40 hadis akhlak mulia. Dan terkini ataupun yang sedang kita bicarakan adalah kitab yang ketiga, yakni kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Riwayat malam ini tuan-tuan, riwayat yang ke 18 lah. Riwayat yang ke-18 di bawah tajuk jangan menyembunyikan ilmu. Jangan menyembunyikan ilmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min nar. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, yakni menyembunyikan ilmu yang benar itu, maka ia akan dikekang pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti bilijamin minar, bilijamin minan nar, dengan kekang daripada api neraka. Riwayat yang kita bawa pada malam ini tuan-tuan, riwayat yang ke-18 tentang ancaman terhadap golongan yang berilmu, golongan alim, golongan para ulama, ilmuwan Islam, asatizah, tuan-tuan guru, kiai, habib dan sebagainya, yang dikurniakan kefahaman agama kepada mereka, yang sepatut dengan faham agama itu menyampaikan ilmu kepada khalayak tanpa menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba pada suatu ketika disoal kepada mereka tentang suatu hukum, tentang suatu perkara daripada urusan agama. Tiba-tiba seorang alim itu
Dia menyembunyikan apa yang patut dia sampaikan daripada soalan yang dikemukakan kepadanya. Kenapa dia sembunyi, tuan-tuan? Mungkin kerana sesuatu kepentingan. Ulama bahas di sini antara sebab dia menyembunyikan kebenaran daripada apa yang patut dia sampaikan daripada ilmu itu, barangkali kerana apa? Jawatan yang sedang ia milik. Barangkali dengan sebab sokongan-sokongan yang ia takut hilang daripada dia. Sekiranya dia menjawab dan menyampaikan kebenaran sesuatu perkara itu, walaupun dia mengetahuinya. Termasuklah seseorang yang berdolak-dalik dalam menyampaikan kebenaran itu demi nak dapatkan sesuatu daripada lidah-lidah manusia, yakni pujian, sanjungan, ataupun yang ada pada tangan manusia, yakni daripada harta benda. Ada juga alim yang sanggup menyembunyikan kebenaran, akhirnya menyebabkan ummah itu jauh daripada faham agama yang sebenar. Ini disebut sebagai ulama usuk, ulama jahat, ulama putar belit agama, ulama yang menggunakan laluan agama untuk membeli dunia dan menggadai, menjual akhiratnya. Na'udzubillahi min zalik. Golongan sebegini akhirat kelak Allah kekang dia dengan api neraka. Dengan sebab di dunia, kata Nabi SAW, dia menyembunyikan kebenaran yang ia patut sampaikan kepada manusia. Berat, tuan-tuan dan juga perempuan, amanah apa yang melibatkan ilmu itu. Ilmu dia bukanlah suatu kebanggaan. Ilmu bukanlah sesuatu yang jadi apa kita kata kelebihan yang kita nak bawa dalam semua keadaan. Bahkan dia merupakan taklifan, bebanan yang Allah tanggungjawabkan, baik terhadap kita, diri kita sendiri dengan ilmu itu, baik terhadap orang lain dalam bab menyampaikan ilmu itu. Pertama, dalam bab ilmu ni tuan-tuan, kita nak faham agama untuk diri kita. Nak keluarkan diri kita daripada daerah ataupun bab jahil itu. Kemudian barulah daripada ilmu yang kita faham sikit sebanyak, yang bawa kepada kita beramal dengan ilmu itu, akhir membawa kepada apa? Faham pula mereka yang terdekat dengan kehidupan kita, yakni isteri dan anak-anak, ahli keluarga kita, yang mana mereka terlebih dahulu yang kita kena jaga berbanding orang lain. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli kamu, yakni isteri dan anak-anak kamu. Kemudian lepas daripada itu, masuklah bab yang ketiga, menyampaikan ilmu pada orang yang mampu kita sampaikan. Sekiranya perkara itu mengizinkan. Baru sampai bab dakwah pada orang lain. Yang utama diri kita, kemudian mereka yang dekat dengan kehidupan kita. Bukan ilmu itu sekadar ambil tahu sahaja, bukan ilmu itu sekadar untuk berhujah sahaja, bukan ilmu itu sekadar untuk mematahkan pandangan-pandangan orang lain, menjatuhkan maruah orang lain, meninggikan kelebihan dan kedudukan kita. Tidak. Nak dapat sesuatu habuan daripada habuan-habuan dunia, tidak. Tapi dia merupakan suatu tanggungjawab, suatu amanah dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan. Soalnya bila orang tanya kita, kalau kita tak jawab, tak pandai sesuatu urusan,
Kita jawab wallahu a'lam. Dan kita pastikan orang itu dia dapat jawapan dia daripada orang yang selayaknya. Tapi kalau kita mengetahui tentang apa yang disoal itu, wajib kita menyampaikan kebenaran. Jangan berdolak-dalik, jangan menyembunyikan kebenaran yang telah sampai lebih awal kepada kita berbanding yang tanya itu. Dan kalau kita tak sampaikan apa kebenaran yang kita tahu atas faktor-faktor ataupun kepentingan-kepentingan tertentu, kita termasuk dalam golongan al-kitman. Apa al-kitman? Golongan yang menyembunyikan kebenaran. Ini ancaman yang sampai dalam riwayat ni. Akhirat kelak Allah kekang mulut orang yang sembunyi kebenaran, sembunyi ilmu, dengan kekang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Baik, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Apa maksud sembunyi ini? Sembunyi ini bab apa yang kata sampai diancam dengan api neraka Allah Azza wa Jal? Orang yang menyembunyikan kebenaran, yang tidak menyampaikan kebenaran. Dia kata wal muradu bidzalika al ilmu allazi yalzamu ta'limuhu wa ta'ayyanu fardhu ka kafirin yas'alu 'anil islami wad din wa ka hadithi 'ahdi wa ka hadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anis salah wa kaman jaa'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man mana'ahu istahaqqa al-wa'id. Dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu apa maksud? Yang dimaksudkan oleh Nabi, orang yang menyembunyikan ilmu, tak menyampaikan ilmu bila disoal, walhal dia mengetahui ilmu itu, akhir diancam dengan azab neraka. Maksud menyembunyikan di sini ialah, dan yang dimaksud dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, yang wajib disampaikan. Seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam. Itu sebab kita wajib menyampaikan dakwah kepada yang bukan Islam. Tiba-tiba kita tak berdakwah kepada mereka. Ataupun seorang yang kafir nak tahu tentang Islam, kita tak cerita tentang Islam. Lebih buruk daripada tu, dia tanya tentang Islam, kita perburuk pula Islam. Ini bukan setakat menyembunyi, bahkan menjatuhkan maruah agama pula. Lagilah besar ancamannya. Orang kafir tanya tentang Islam, dia tahu tentang Islam bagian-bagian sekadar ilmu dia. Tiba-tiba dia menyembunyikan kebenaran Islam itu. Ini yang kata ancaman ni. Allah azab di akhirat yang menyembunyikan kebenaran. Dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang. Dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Sama juga seorang yang datang yang nak tahu hukum hakam. Sama ada daripada seorang mu'allaf yang baru memeluk Islam nak tahu tentang hukum agama. Kita sembunyi, kita pandang remeh, kita pandang lekeh yang baru masuk Islam ni. Kita anggap dia ni umpama buang masa kita. Kita banyak kerja yang lain. Walaupun dia saudara baru kita. Dia zero, dia kosong dalam faham agama. Dia nak berhajat, dia nak paut dengan kita. Kita kata buang masa semua ni. Kita sembunyi, kita kata kita tak tahu apa langsung. Cari orang lain. Walau kita tahulah takat hak kita duk amal tu. Kurang-kurang kita sampai sepatah dua, satu dua perkara apa yang kita faham tentang bab solat kita. Tapi dia sembunyi apa-apa yang dia tahu. Walhal dikehendaki daripada dia mengajar sesuatu daripada urusan agama.
Sama juga dengan orang yang bertanya hukum tentang hukum halal dan haram. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dia ada ilmu bab tu. Dia sembunyikan hukum Allah. Itu juga dimaksudkan dengan al-kitman. Apa yang diancam dengan kekang api neraka itu. Tak ada alasan. Tak ada sebab untuk kita mengelak menyampaikan kebenaran daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bab orang nak terima, tak terima, itu bukan masalah dia. Ustaz, kalau kita sampai kebenaran pun Ustaz, bukan orang terima. Tak, cerita dia. Bab nak membuka hati, nak bagi hidayah, nak bagi mereka cenderung sebulat suara terima apa yang kita sampai, itu bukan kuasa kita. Itu di luar daripada ikhtiar kita. Yang nak membuka hati mereka, nak membuka faham mereka, cenderung mereka terhadap sesuatu kebenaran tentang hukum hakam agama Allah ini, bukan kita yang menyampaikan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tentang bila meninggalnya Abu Talib, Nabi teriak. Nabi teriak tentang suatu meninggalnya bapa saudara Nabi ni Abu Talib. Orang yang banyak berjasa kepada Islam, tapi dia tak terima hidayah. Nabi tak dengar syahadah di telinga Nabi sepanjang hidup dia. Dia meninggal tanpa syahadah. Tapi dialah tulang belakang dakwah Nabi sewaktu hidup Abu Talib ni. Jatuh air mata Nabi bila menyaksi melihat Abu Talib yang Nabi kasih, yang banyak menyokong, jadi tulang belakang dakwah Nabi sebelum itu, meninggal dunia tanpa hidayah. Dia support kerja dakwah Nabi. Akhir turun satu ayat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, dengan apa yang kamu sampaikan kepada manusia selama ni, kebenaran-kebenaran, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tak boleh bagi hidayah pada sesiapa yang kamu nak. Macam kita tentang kalau kita sampai apa pun pada orang, tak semua orang boleh terima apa yang kita sampaikan. Dan bab kita pula tak perlu sampai pada bab sampai peringkat nak pastikan dia kena terima apa yang kita sampai. Itu bukan kerja buat kita. Kerja buat kita menyampai. Allah tak soal di akhirat pasal apa dia tak terima apa yang kita sampai. Yang Allah soal, adakah kita sampaikan kebenaran kepada dia. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi wahai Muhammad, Allah lah yang bagi hidayah pada siapa yang dia kehendak. Baru tenang hati Nabi. Sebab Nabi dah nampak seakan-akan Nabi gagal mengislamkan pak saudara dia yang banyak tolong dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang bagi hidayah. Kerja kamu wahai Muhammad, sampaikan dakwah sahaja. Dan kamu tidak akan disoal kenapa bapa saudara kamu tak terima hidayah. Yang penting, hidayah itu telah berlaku di hadapan mata kepala bapa saudara kamu sebelum kematian dia. Sama kita juga, tuan-tuan. Atau ingat, ya semua orang yang dengar cakap kita, yang bersama kita selama ni suka dengan kita. Tak. Daripada pandangan mereka sendiri, mereka ada takwil mereka sendiri, mereka ada hujah yang lain daripada hujah kita. Tapi itukah kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Maknanya kita buat kerja kita, bukan kita buat kerja Allah Azza wa Jalla. Selebih serah pada Allah. Dan jangan putus asa dengan sebab tu.
Walaupun pengikut kita dalam ramai hanya seorang sahaja atas kebenaran yang kita sampaikan itu. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan. Kalau orang tanya, wajib kita habaq. Kalau tak tahu, habaq tak tahulah. Jangan duk gagah tuan-tuan ni. Sesat pula. Sesat lagi menyesatkan pula. Tapi kalau kita tahu, wajib kita sampai. Jangan sembunyi apa-apa. Ilmu tu bukan milik kita. Baik. وليس الأمر كذلك في نوافل العلم التي لا يلزم تعليمها. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Ini tak termasuk ancaman. Ilmu tentang perkara-perkara yang sunat, kan? Ditanya tahu kita tak habaq. Hak tu dia tak sampai ancaman kekang dengan api neraka tu, tapi melibatkan halal haram, yang melibatkan perintah haram dan wajib. Hak tu kalau kita sembunyi, dia melibatkan dasar dalam agama. Wajib kita sampai. Tadi bab cabang-cabang, bab fadilat, bab kelebihan-kelebihan, dia tak termasuk dalam wa'id, ancaman kekangan dengan kekang api neraka terhadap mereka yang menyembunyikan ilmu. Itu tak termasuk dalam bab-bab yang sunat. Dia Quran ni tuan-tuan, dia ada beberapa bahagi. Pertama, al-amr, suruh Allah. Yang kedua, wan-nahyu ni larang Allah, ada dalam Quran. Suruh Allah pun ada, larang Allah pun ada dalam Quran. Yang ketiga, al-wa'du, janji baik, janji bahagia, ada dalam Quran. Al-wa'du, ataupun kita panggil al-wa'ad. Yang keempat dalam Quran, dia ada al-wa'id, janji celaka, seumpama neraka, azab, seksa dan sebagainya. Dan dalam Quran dia ada apa? Ibrah, pedoman-pedoman dan kisah apa yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Ini kesimpulan 5 yang terbesar yang ada dalam Al-Quran. Termasuklah bab seorang alim yang ditanya, yang disoal, yang ditanya bab urusan agama, dia menyembunyikan jawabnya. Dia menyembunyikan kebenaran daripada jawapan itu atas kepentingan sesuatu perkara yang kita nyatakan awal tadi. Jaga. Senang. Lepas tu dia ada ulama al-amilin dan dia ada al-ulama usu. Ulama yang beramal, yang sanggup berterus terang. Nah, ulama yang sanggup berada di saf, barisan yang paling hadapan dalam mempertahankan agama. Tapi dalam masa yang sama ada juga alim ulama yang dia jadikan agama tu batu loncatan dia untuk dia dapat sesuatu daripada habuan-habuan dunia. Mudah kita faham, dia gunakan agama ulama sebegini untuk jaga apa? Periuk nasi dia. Takut hilang jawatan, kelebihan, pangkat, kemasyhuran, pujian, kedudukan dalam masyarakat. Maka dia manipulate, dia apa? Putar belit agama. Dia berhelah dalam berjawab demi nak menjaga apa yang dia milik, hasil daripada kedudukan agamanya dalam masyarakat. Ini na'udzubillahi min zalik. Kita tak mau jadi manusia begini. Lepas tu tuan-tuan, kalau orang soal kita sesuatu perkara, kita tahu, sampaikan. Walaupun kita sedar kita ni tak alim mana pun, tapi sampaikan.
supaya kita terkeluar daripada apa? Ancaman dikekang dengan kekang api neraka sebab menyembunyikan kebenaran itu. Nah, kalau sembunyi kebenaran pun besar ancamannya. Tuan-tuan bayangkan seorang yang tanya kita, kita jawab, bukan jawab yang sebenar. Kita menyesatkan pula dengan jawapan kita itu terhadap orang yang tanya. Lebih-lebih besar ancamannya kalau kita jawab bukan hal yang sebenar. Kalau kita tak tahu, jawapan yang paling besar ialah wallahu a'lam. Kita payah kalau apa-apa nak kata wallahu a'lam ni. Nampak kata kita lekeh sangat. Tanya sikit, aku ni wallahu a'lam. Tanya pula kemudian, aku bab ni wallahu a'lam. Dia tak tahu ni lagu mana semua wallahu a'lam. Tak kerti pun, tak kerti pun langsung aku tanya tak duk wallahu a'lam sedia ni. Tak. Tahulah ada benda hak aku tahu, tapi hak tanya ni memang aku tak tahu wallahu a'lam. Sebenarnya tuan-tuan, wallahu a'lam itulah sebesar-besar ilmu. Bila dia menyerahkan ilmu itu pada Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui. Kita bukan tahu sangat. Sikit je ilmu kita tuan-tuan. Umpama ilmu manusia nisbah dengan ilmu Allah. Lautan yang ada di atas muka bumi ni tak tahulah luas mana, banyak mana tuan-tuan. Kita celup satu jari kita dalam yang laut, tak tahulah laut mana pun, silakan kita celup, kita angkat air laut yang masin yang tersisa di jari kita. Itulah sahaja nisbah ilmu yang kita ada. Sealim-alim manusia yang ada atas muka bumi ini, itulah nisbah dia. Adapun ilmu Allah saujana laut yang luas. Tu pun ayat laut kata ulama hak lekat di jari kita sikit tu, kuih lama kuih kering. Luput dengan faktor lemahnya kita, baharunya kita, ingatan kita semakin berkurang. Dicampur pula dengan kepentingan yang kita duk jaga, yang mengakibatkan hilang kebenaran ilmu daripada kita. Akhirnya ilmu tu palsu belaka. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu jangan sombong kalau kita ada sikit kelebihan ilmu berbanding orang lain. Boleh sampaikan. Ada peluang sampaikan, silakan. Apatah lagi kalau disoal, sampaikan kebenaran sekiranya kita mengetahui. Jangan duk kira apa-apa yang akan luput dan hilang daripada kita. Sekiranya itulah jawapan yang patut kita sampaikan. Qulil haq walau kana murra. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit kebenaran yang kita nak sampaikan. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan riwayat yang kita bawa ini memberi suatu peringatan kepada kita. Jangan senang-senang main dengan hukum agama. Betapa besarnya amanah yang Allah bagi pada sekalian kita. Termasuklah kepada da'i-da'i pendakwah agama Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita bersama dalam terus mempelajari agama Allah dan terus menyebarluaskan faham agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekalian kita tidak terkecuali, walaupun seorang pun, kita merupakan pendakwah ad-da'i ilallah. Sama ada kita dakwah bil lisan, dakwah dengan perkataan, dakwah dengan ajakan, dakwah dengan lafaz, ataupun kita ni merupakan pendakwah bil hal, dakwah dengan akhlak kita, dakwah orang lain dengan tingkah laku kita. Apapun keadaan, kita tetap seorang pendakwah di atas muka bumi ini, sama ada dengan perkataan ataupun dengan akhlak kita yang kita tunjuk setiap hari. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang doa kat saya baru ni dan kawan-kawan saya. Selamat
kami sampai ke Kuala Terengganu 16 jam di atas seat, no? 16 jam di atas seat basikal, turun-turun pegang-pegang pungkok tak rasa apa kan. Lama juga nak rasa balik pungkok tu ada kan. Alhamdulillah selamat sampai. Daripada 8 orang, 2 basikal tayar pecah, termasuk basikal saya sekali lah, dan 2 orang ahli semua selamat. Kita repair, kita sambung kayuh balik, selamat sampai. Lebih kurang 16 hampir 17 jam berkayuh sampai di Jabatan Gantung ataupun drawbridge di Kuala Terengganu, selamat. Tapi kalau orang kata nak pergi pula ke, dah kot, no? Kalau nak kata nak pergi pula, bila ustaz? Cerita dia dah, no? Cukup sekali dalam hidup kan, cukup sekali pengalaman mendaki Gering, Banjaran Titiwangsa dan lanjut sampai ke Kuala Terengganu. Terima kasih, jazakumullah. Sebab tu kita tak boleh jangka, tuan-tuan. Mungkin dalam ramai-ramai kita ni ada seorang, 2 orang, 3 atau lebih yang mustajab doanya. Kita tak tahu. Sebab tu kita di mana-mana pun kita harap berkat orang. Dan berkat tu bukan semata-mata dengan ilmu. Berkat tu dia datang bukan dengan semata-mata amalan seseorang, tapi berkat tu adalah anugerah Allah pada seseorang. Maka dengan doa dia, dekat dia dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nanti kalau ada lagi kita minta doa lain, minta selamat perjalanan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وبالله التوفيق والرعاية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته